sudah ada cerita-cerita di belakang tentang dia, maka dia menjadi fokus kepada orang kampung tu. Jadi mungkin ada orang lain tak ada, tapi orang tak nampak. Tapi kalau dia tak ada, orang nampak. Ini ceritanya. Dia tengok. Satu orang sebut, dia kata, mana Malik bin Dukhshun? Mana dia? Orang lain ada, siapa dia tak ada? Kawan seorang lagi nampak bola tanggung cantik. Dia kata apa? Zalika munafiq. Ayat cantik dia bagi. Dia kata siapa? Malik bin Dukhshun. Munafik itu. Dia kata munafik itu nak main macam tu. La yuhibbullah wa rasulah. Tambah setai lagi. Dia kata Malik bin Dukhshun ni zalika munafik. Dia ni satu munafik. La yuhibbullah wa rasulah. Dia ni mana ada sayang dekat Allah dan Rasul. Kalau dia tak sayang dekat Nabi mai dia nak mai buat apa? Sudah bagi dia macam tu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bila dengar macam tu, Nabi duduk luar rumah. Cakap ni di luar rumah. Nabi dengar. Bila Nabi dengar, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqul dhalik. Nabi kata jangan cakap macam tu. Ini Nabi. Inilah yang kata peribadi satu pemimpin agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak suka sama-sama sahabat, sama-sama orang Islam. Dahlah Islam pun bukan hukum orang pun. Duk dikata hang aku pula. Makin sikitlah kita ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dengar macam tu, Nabi kata la taqul zalik. Jangan cakap macam tu. Jangan cakap sama-sama kita ni, sama-sama Islam ni, orang ni munafik, orang ni, jangan cakap macam tu. Ini munafik ini dia menyentuh soal akidah. Kita tak tahu akidah orang. Selagi mana dia tidak buat satu benda yang zahir terang, yang boleh merosakkan akidah dia, dia Islam. Tidak pernah mata kita nampak dia pergi masuk dalam tokong rumah berhala apa, pergi sujud ke berhala apa, semua tak pernah nampak. Jangan kata dia kafir. Tidak pernah telinga kita dengar dia main bercakap depan kita, kata Quran ni tak boleh pakai, ambil lempak lapar. Tak pernah kita dengar orang duk cerita. Jangan kata dia kafir. Jadi Nabi SAW ni bila dengar orang pergi hantam Malik bin Dukhshun dengan kata macam tu, Nabi kata la taqul zalik, ala tarahu qad qala la ilaha illallah yuridu bidzalika wajh Allah. Nabi kata hampa tak dengar ke Malik bin Dukhshun ini mengucap la ilaha illallah, dan dia mengucap la ilaha illallah itu yuridu bidzalika wajh Allah, dia nak keredaan Allah. Nabi defend Malik bin Dukhshun ni, Nabi pertahankan dia. Nabi kata, setakat aku tahu dia masuk Islam depan aku, dia mengucap kalimah la ilaha illallah, dan aku tahu dia mengucap tu tidak lain melainkan kerana dia nak keredaan Allah. Jangan kata dia munafik. Qala, kata Wahab hantam tadi ni, Allah wa rasuluhu a'lam. Macam terli. Kira tak apalah, Allah Rasul tahulah, kami ni tak tahu. Pasal Nabi bertahan, dia nak lawan Nabi tak maulah, tapi tak apalah. Dan Nabi kata dulu tu, aku ada Nabi, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul lebih tahu lah, kami tak tahu. Sambung lagi, dia kata fa inna nara wajhahu wa nasihatahu ila al-munafiqin. Tambah lagi, dia kata apa? Dia kata tapi tak tahulah, takat yang kami tahu dia dengan puak munafik memang dia kawan baik. Nabi dah belum dah tadi ni kandung pergi lagi. Nabi dah pertahankan dah Malik bin Dukhshun ni, langgang pergi lagi. Tak apalah, dah Nabi kata Nabi lebih tahulah daripada kami, tapi masuk lagi. Dia satu naik, dia dua juga, buh juga lagi satu. Dia kata apa? Tapi setakat yang kami tahu, dia ni apa dia? Dia ni duk bagi muka kepada puak munafik. Saya nampak dia duk sembang dengan puak munafik lah itu ni. Dia pun sama macam dia. Cakap macam tu dekat Nabi.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. Nabi bagi lagi satu. Nabi kata apa? Nabi kata cerita dia macam ni, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan orang yang mengucap la ilaha illallah masuk neraka. Nabi kata kalau sekiranya dia mengucap la ilaha illallah itu, ya bertari bidzalika wajh Allah, dia nak keredaan Allah. Dia mengucap la ilaha illallah, dia jadi orang Islam kerana dia nak keredaan Allah. Allah haramkan dia masuk neraka. Itu saja Nabi kata. Nabi stop, barulah benda tu habis di situ. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni banyak benda kita boleh ambil pelajaran. Satu, masalah yang saya sebut awal tadi, tabarruk, masalah ambil berkah. Benda ni hanya berlaku kepada benda-benda tertentu dan orang-orang tertentu sahaja. Kita ahlu sunnah wal jamaah, kita berpegang kepada barakah ini daripada Allah. Satu, itu i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, yang kata berkat ini Allah punya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ada mengkhususkan sebahagian barakahnya kepada orang tertentu dan kepada makhluk tertentu. Soal barakah ni Allah ada bagi kepada orang tertentu dan kepada makhluk tertentu. Di antara benda yang disebut sebagai barakah dalam nas sama ada Quran ataupun hadis Nabi SAW ialah satu, apa dia? Quran. Quran kitab yang penuh keberkatan, kitab barakah. Maka Quran ada keberkatan dia. Berkat Quran ini akan dapat kepada siapa? Kepada orang yang baca, kepada orang yang cuba pahami Quran, kepada orang yang mengamalkan Quran, dia akan dapat keberkatan Quran pada dia. Itu satu. Yang kedua, dia kata keberkatan ini dia kata berlaku pada waktu yang tertentu berdasarkan nas yang ada dalam Quran dan hadis Nabi SAW. Bila? Contohnya malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar, itu malam barakah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala sebut, kata Lailatul Qadar ini khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Makna malam itu penuh barakah. Sabit daripada ayat Quran dan ada hadis yang menyokong ayat itu. Maka malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh barakah. Semalam kita baca hadis di masjid Brown Garden Pulau Pinang semalam. Satu hadis riwayat daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi SAW tiba-tiba cuih keluar daripada rumah dia sebelah masjid Nabawi. Nabi cuih keluar, Nabi tuju mai ke masjid. Kebetulan masa Nabi sampai itu, dia kata fatalaha rajulani, ada dua orang laki-laki tengah duduk bertengkar masa tu. Bila Nabi mai dengar mereka ni duduk bertengkar dua orang, buat spoil, buat rosak majlis. Nabi SAW terus kata di depan dua orang ada bertengkar di depan masjid ni, Nabi kata aku main ni sebenarnya aku nak bagi tahu dekat hampa bila Lailatul Qadar ni. Yang aku lompat keluar main ni pasal Allah bagi satu ilham dekat aku, bila nak jadi Lailatul Qadar ni, malam bila, waktu mana, Allah nak bagi tahu secara tepat bila. Tapi aku main di sini, Nabi kata ada dua orang ni duduk bertengkar. Farufi'at, kata hadis Bukhari begitu, farufi'at, maka dia angkat pengetahuan itu daripada aku, dilupakan aku tentang Lailatul Qadar ini. Maka aku tak boleh cerita dekat hampa bila nak jadi Lailatul Qadar ni. Nabi kata, tapi mudah-mudahan ada baiknya. Nabi kata hampa tak tahu bila, hampa boleh beribadat lebih masa. Saya kalau tahu tuan-tuan, kalau tahu secara pasti, Nabi kata Lailatul Qadar ni malam 27. Malam tu walau masjid penuh. Dia jadi lagu nisfu Sya'ban. Sya'ban lain ni Nabi kata lah nisfu